Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Story TV malam ini. Persidangan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 hari ini berjalan lancar dengan mematuhi langkah pencegahan. Mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 berjalan lancar hari ini dengan menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan serta penjarakan sosial. Jumlah kehadiran di dalam Dewan Persidangan dihadkan kepada 50 orang sahaja bagi mematuhi larangan yang dikeluarkan kerajaan negeri sebelum ini iaitu tiada himpunan melebihi 50 orang dibenarkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal ketika ditemu bual selepas persidangan berkata sidang berkenaan menepati setiap syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan sebelum diadakan. Aturan-peraturan yang kita telah lakukan hari ini, contohnya kalau mengikut dari sebagai pergerakan kawalan manusia, dihadkan tidak boleh melebihi 50 orang. Dan hari ini telah kita urus takbir untuk membolehkan cuma mungkin 48 orang ataupun kurang daripada 50 orang yang turut hadir walaupun jumlah ahli Dewan Undangan Negeri 60 orang. Dalam pada itu kita tidak menidakkan hak mereka. Kita minta kepada mereka supaya bergilir antara satu dengan yang lain. Kena kita juga mengetahui peraturan ahli Dewan Undangan Negeri harus hadir dalam sidang-sidang Dewan Undangan Negeri yang telah pun dimaklumkan kepada mereka tidak boleh melebihi 3 kali sidang. Jadi maknanya mereka perlu juga menyatakan kehadiran mereka dalam sidang ini untuk membolehkan bahawa ini di antara peraturan yang mereka perlu hadiri. Menurut beliau dalam jemputan menghadiri persidangan, semua wakil rakyat telah diarah menggunakan penutup hidung dan mulut manakala proses pembasmian kuman dilakukan sebelum mereka memasuki Dewan. Terdahulu pembukaan persidangan DUN berkenaan disempurnakan yang di-Petua Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Persidangan kemudiannya ditangguhkan pada Isnin minggu depan. Ketua Menteri yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri turut menyerahkan 1,000 penutup hidung dan mulut kepada setiap adun yang hadir. Kita sediakan sanitizer iaitu untuk membolehkan supaya mereka disinfek melalui disinfek laluan itu untuk membolehkan supaya badan pakaian mereka juga dapat kita sanitize. Dan di samping itu seperti yang saya nyatakan mesti had tempat duduk berasingan jarak jauh mengikut aturan yang telah pun diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mematuhi segala apa yang telah pun diminta untuk membolehkan supaya persidangan Dewan ini dapat kita sediakan dan dapat kita anjurkan pada hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri akan mengagihkan sejumlah 50,000 helai penutup hidung dan mulut kepada setiap adun setelah bekalan peralatan perlindungan diri yang dibeli kerajaan tiba dari China. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin meletakkan keyakinan ekonomi Sabah dan perniagaan yang terjejas akan dapat dipulihkan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir. Beliau berkata kerajaan negeri sedang menyediakan pakej rangsangan ekonomi Sabah untuk merangsang pertumbuhan dan mengukuhkan lagi daya tahan ekonomi negeri selepas ini. Katanya bantuan kepada para pelabur dan komuniti perniagaan perlu dilaksanakan agar mereka yakin untuk meneruskan perniagaan masing-masing. Objektif utama pakej kedua ini adalah untuk menyuntik keyakinan para pelabur dan komuniti perniagaan terhadap pertumbuhan ekonomi negeri sebaik sahaja tempoh PKP ini berakhir. Kerajaan perlu membantu para pelabur dan komuniti perniagaan bukan sahaja dalam usaha memulihkan tetapi juga untuk memastikan perkembangan dan kesinambungan hala tuju perniagaan mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 hari ini. Tun Juhar turut memuji pakej bantuan COVID-19 Sabah yang dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal kerana bersifat inklusif terhadap golongan yang terjejas.
Katanya pakej berkenaan bukan sahaja membantu golongan terjejas tetapi turut melibatkan petugas barisan hadapan, usahawan industri kecil dan sederhana serta peniaga kecil. Kerajaan negeri sememangnya amat prihatin dan memahami kesulitan rakyat dan aktiviti perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Justru kerajaan negeri telah melancarkan pakej bantuan COVID-19 Sabah We Care berjumlah ringgit Malaysia 670 juta yang bersifat inklusif. Pakej ini meliputi bantuan kepada pelbagai golongan rakyat yang terjejas, petugas barisan hadapan, usahawan industri kecil dan sederhana, serta peniaga kecil. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah mengambil tindakan wajar dan pantas dengan menubuhkan Sabah COVID-19 Command Center yang membendung penularan wabak COVID-19. Sementara itu, Tun Johan menasihatkan rakyat Sabah agar mematuhi arahan PKP sehingga 28 April yang bertujuan untuk membendung penularan virus COVID-19. Jelasnya rakyat perlu sentiasa menjaga kebersihan diri dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam PKP. Dalam ucapannya juga, Tun Johar berkata penekanan dalam memacu ekonomi Sabah ke arah berasaskan perindustrian akan diteruskan tahun ini. Pembangunan dalam sektor produktif negeri iaitu pembuatan akan dirancangkan yang turut menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Tun Johar berkata bagi menjayakannya, kerajaan Sabah akan terus memberi penekanan kepada sektor tersebut dalam rancangan Malaysia ke-12. Katanya kerajaan akan turut menyediakan pelan induk Sabah, pelan induk industri minyak dan gas Sabah serta zon ekonomi bebas bagi mencapai objektif berkenaan. Dalam usaha memperkasakan sektor perindustrian, termasuk industri perkayuan serta industri minyak dan gas, kerajaan negeri sedang dalam proses menyediakan Sabah Industrial Master Plan dan Sabah Oil and Gas Industrial Master Plan. Usaha-usaha akan diambil untuk memperkukuhkan institusi sedia ada, termasuk perubahan institusi baru seperti Invest Sabah yang akan mempromosikan peluang-peluang pelaburan di negeri Sabah. Free Economic Zone juga akan dibangunkan di taman-taman perindustrian strategik untuk menarik lebih ramai pelabur untuk melabur di negeri Sabah. Jelasnya sektor-sektor lain turut tidak diabaikan, malah kerajaan telah membuat penjajaran semula supaya dasar pembangunan negeri berada di landasan yang betul. Katanya selain sektor perindustrian, sektor pelancongan dan pertanian akan turut diperkukuhkan lagi. Pada tahun ini usaha-usaha untuk merancangkan pembangunan akan menumpu kepada pertumbuhan sektor-sektor produktif negeri yang utama iaitu perindustrian, pelancongan dan pertanian. Sektor perindustrian akan diberi tumpuan khususnya sektor pembangunan sebagai pemangkin untuk menjana lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat. Menurut beliau, ini bertujuan mempercepatkan lagi perubahan struktur ekonomi negeri Sabah kepada sebuah negeri berasaskan perindustrian. Tambahnya, penekanan kerajaan negeri kepada sektor perindustrian akan menumpu kepada industri berasaskan hijau dan bersih yang selari dengan matlamat untuk terus menekankan pelindungan kepada alam sekitar. Pembangunan syiar Islam dan kebajikan ummah di Sabah akan diteruskan tahun ini melalui pemerkasaan institusi masjid, perkhidmatan mahkamah syariah serta pembinaan dan penektarafan sekolah agama. Tun Johar berkata, jawatankuasa kutipan dan agihan zakat akan turut ditubuhkan untuk memastikan pengurusan zakat dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Kerajaan akan terus melaksanakan tanggungjawab dalam pembangunan syiar Islam melalui pembinaan masjid baru, menaik taraf masjid dan surau untuk keselesaan beribadah. Ini secara tidak langsung akan menyediakan fasiliti untuk menganjurkan aktiviti pembangunan ummah, pembinaan sekolah-sekolah agama baharu serta menaik taraf sekolah-sekolah agama yang sedia ada bagi menampung keperluan semasa akan turut
diberi keutamaan. Dalam mewujudkan penyediaan kemudahan perkhidmatan Mahkamah Syariah yang lebih menyeluruh, beberapa perancangan projek pembinaan Mahkamah Syariah di negeri Sabah telah pun diluluskan dan dirancang untuk rancangan Malaysia ke-11, RMK 11 dan rancangan Malaysia ke-12. Menurut beliau, Jawatankuasa Kutipan dan agihan zakat berperanan untuk memastikan kutipan zakat dapat diurus dengan lebih efisien melalui penyusunan semula ahli profesional yang kompeten agar setaraf dengan pengurusan organisasi korporat. Peranan Jawatankuasa Kutipan adalah untuk memastikan kutipan zakat dapat diurus dengan lebih efisien melalui penyusunan semula ahli profesional yang kompeten agar ianya setaraf pengurusan organisasi korporat. Jawatankuasa agihan pula akan memastikan semua agihan dana zakat dapat disampaikan kepada kumpulan asnaf dan mereka yang berhak. Bagi memastikan dana zakat ini sampai kepada yang berhak, kerajaan bercadang melantik satu pemegang amanah Jawatankuasa Masjid di seluruh Sabah sebagai ejen untuk mengagihkan dana zakat kepada ahli-ahli karya. Kota Kinabalu kini berada dalam zon merah dengan pertambahan 2 kes positif COVID-19 hari ini menjadikan 42 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata, dengan itu Sabah kini mempunyai 2 zon merah iaitu Tawau dan Kota Kinabalu. Zon merah dikategorikan sebagai kawasan yang jumlah positif COVID-19 melebihi 41 kes. Manakala 8 daerah kekal sebagai zon hijau tanpa sebarang kes COVID-19. Untuk hari ini, 3 kes baru dilaporkan dan ia menjadikan jumlah kumulatif di Sabah sebanyak 288 kes. Selain Kota Kinabalu, Keningau turut mencatatkan pertambahan 1 kes, menjadikan keseluruhan kes di Keningau adalah 12 kes. Manakala daerah lain tidak menunjukkan sebarang peningkatan kes hari ini. Sementara 10 kes pulih dilaporkan hari ini dengan bilangan kumulatif yang pulih setakat ini adalah 135 orang. Setakat ini 4 kematian direkodkan di Sabah dengan 2 kes di Kota Kinabalu dan 1 kes masing-masing di Tawau dan Tembunan. Sehingga kini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan 84 kematian di seluruh Malaysia termasuk 1 kes kematian baharu yang dilaporkan hari ini. KKM melaporkan 110 kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan 5,182 kes. Ia termasuk 2,766 kes yang sudah pulih setakat ini. Seramai 42,569 golongan sasar yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menerima bantuan yang disediakan melalui pakej bantuan COVID-19 Sabah dengan jumlah peruntukan sebanyak 16.84 juta ringgit. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedict berkata golongan berkenaan adalah miskin tegar, miskin B40 dan para penerima yang layak tetapi terkeluar daripada senarai IKASI. Turut menerima bantuan ialah peserta ladang mini Estate Sejahtera, Mesej Malim Gunung dan Porter serta pekebun kecil sawit, koko, getah, penternak dan nelayan. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Iwan berkata bantuan tersebut sudah disalurkan kepada akaun bank penerima. Manakala bagi penerima yang tiada akaun bank, pembayaran secara tunai ke rumah penerima oleh pejabat daerah bersama-sama dengan pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat, UPPM dan Jabatan Kebajikan. Bagi kategori pekebun kecil sawit, koko dan getah, penternak dan nelayan yang selebihnya, penyaluran bantuan khas kepada penerima-penerima yang kini sedang dilaksanakan oleh agensi atau jabatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Datuk Iwan berkata bantuan tersebut melibatkan pembayaran tunai one-off sebanyak RM500 dan RM300. Jelas Datuk Iwan kementeriannya ditugaskan untuk menyalurkan bantuan itu yang kini difokuskan kepada pembayaran bantuan khas bagi mereka yang berdaftar dalam sistem IKASI sahaja. Bagi rakyat yang tergolong dalam golongan B40 tetapi tidak berdaftar dalam sistem IKASI, mereka boleh mengemukakan permohonan mendapatkan bantuan dengan melayari pautan bantuan.covid19.sabah.gov.my.
Pesanan telah diberikan beberapa kali termasuk oleh Ketua Menteri bahawa jika ada mana-mana pihak berhasrat mahu menghulurkan bantuan adalah lebih baik disalurkan kepada pejabat daerah masing-masing atau pihak berkuasa untuk diserahkan kepada penerima. Peringatan diberikan bukan kerana mahu menghalang sumbangan, sebaliknya niat baik untuk amat dialu-alukan. Cuma dalam tempoh negara berdepan pandemik COVID-19, langkah-langkah pencegahan seperti menjarakkan sosial perlu diutamakan. Pihak berkuasa pasti tahu apa yang perlu dilakukan untuk memastikan orang ramai selamat, seperti tindakan terpuji Majlis Daerah Sempurna yang menyediakan kerusi pada jarak 1 meter di pekarangan Bank Simpanan Nasional di pekan itu. Ia bagi memastikan orang ramai tidak bersesak. Dengan adanya langkah itu, orang ramai bukan saja tidak penat berdiri, malah mereka mempunyai ruang masing-masing dan tidak bersentuhan yang mungkin boleh menyebarkan wabak COVID-19 tersebar jika salah seorang daripada mereka pembawa virus berkenaan. Lain pula ceritanya dalam insiden sangat menyakitkan mata berlaku di Nanam hari ini ketika sebuah parti politik menyerahkan sumbangan pelbagai jenis sayur-sayuran kepada penduduk di situ. Dengan kehadiran ribuan penduduk, langkah pencegahan yang disaran seperti penjarakan sosial langsung tidak diendahkan sehingga orang ramai berhimpit-himpit dalam satu barisan seolah-olah mereka tidak mempedulikan langsung tentang keselamatan diri. Walaupun notis yang disebarkan beberapa hari sebelum itu jelas mengingatkan orang ramai agar patuh kepada penjarakan sosial, namun tidak berlaku langsung semasa sumbangan diberikan. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan orang ramai, terutama golongan netizen, selepas gambar dan video semasa pengagihan sayur-sayuran itu tular di media sosial. Parti politik tersebut bagaimanapun telah mengemukakan permohonan maaf dan mendakwa semasa agihan bantuan pihak berkuasa turut hadir. Namun orang ramai pada mulanya tidak ambil peduli sebelum mula menjarakkan diri selepas itu. Kita jaga kita. Sekumpulan warga Tawau yang prihatin bergabung tenaga membantu seorang lelaki warga emas berusia 80-an yang tinggal sebatang kara sejak lebih 20 tahun lalu di sebuah rumah usang di kampung Tawau Lama. Beberapa keping gambar Daeng Tandra di rumah usangnya sebelum ini tular selepas dimuat naik orang ramai di Facebook. Simpati dengan keadaan warga emas itu yang tidak terurus, seorang suri rumah Rusdiana Saleng, 35 tahun, bersama rakannya berkunjung ke rumah Daeng yang terletak di kawasan setinggan berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Titingan sambil membawa barangan keperluan dapur. Rusdiana dan rakannya terpaksa menyelusuri jalan sejauh hampir 200 meter sambil mengangkat beras, biskut dan air untuk disumbangkan kepada warga emas itu. Dia ada amanahkan satu orang jaga tapi tidak kenal. Jadi tergerak hati ni datang tengok. Macam terabai. Betul-betul daif lah kehidupannya. First time datang nampak pakcik ni. Misi kemanusiaan Rusdiana turut disertai rakannya Mauhizatul Hazana Masi. Kawan-kawan yang prihatin, tak kisahlah. Tak kira dari Tawau, Sabah ni. Ada yang dari Semenanjung beri bantuan. Adalah yang beri dalam berbentuk wang. Okay. So kami discuss dalam grup untuk bantu pakcik ni macam mana, apa yang perlu kami bantu. So setakat ni sampailah ke hari ni kami ada gabungan kawan-kawan yang tidak pernah kami kenal pun bersatu hati untuk hantar bantuanlah ke rumah pakcik ni. Misi selepas ini adalah untuk membaiki rumah Daeng. Kerana tinggal sebatang kara, Daeng terpaksa bergantung kepada ihsan jiran-jirannya untuk makan dan minum. Seorang wanita dari kampung Kasuapan, Pulau Gaya menempuh detik cemas apabila terpaksa melahirkan bayi di kawasan dataran Todak di pusat bandar raya Kota Kinabalu malam tadi. Dalam kejadian pukul 10.30 malam semalam, Pamah Nasti, 38 tahun, tidak sempat dibawa ke hospital wanita dan kanak-kanak Sabah Likas. Pamah selamat melahirkan seorang bayi perempuan dengan bantuan seorang anggota polis wanita yang sedang membuat rondaan bagi menguatkuasakan PKP sebelum dikejarkan dengan ambulans ke hospital. Ibu dan bayinya kini dalam keadaan baik dan stabil di hospital wanita dan kanak-kanak Likas.
Ada PKP atau tidak, penyeludup tetap menjalankan kegiatan mereka. Di Tawau, pasukan polis Marin PPM berjaya mematahkan cubaan menyeludup 5,000 kilogram ketam bernilai RM400,000 di perairan muara Sungai Tawau Lama awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 3.05 pagi itu, PPM turut menahan 2 lelaki masing-masing, seorang warga tempatan dan Indonesia berusia 20-an yang membawa ketam berkenaan menggunakan 2 bot jongkong. Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Wilayah 4 Tawau, Deputy Superintendent Muhammad Nazari Ismail berkata, hasil siasatan awal mendapati bot itu bergerak dari Sungai Nyamuk seawal jam 12.30 malam menghala ke Sungai Melayu Indonesia sebelum memasuki perairan negara awal pagi tadi. Bot ini, perahu ini memang daripada Sungai Nyamuk. Dan modus operandinya adalah membawa menggunakan jongkong perahu dengan muatan ketam itu menghala ke kawasan Sungai Melayu. Dari situ dalam perahu yang berdata sebagai perahu TW Tawau. Sekian-sekian umur lah. Kawasan yang sering menjadi tumpuan bobot inilah di Batu 3. Batu 3, Batu 4 di kawasan Icebox Tawau Lama. Itulah tempat dia memunggah, yang mana adalah tempat larangan. Bagaimanapun, pergerakan 2 bot jongkong itu berjaya dikesan oleh pegawai dan anggota PPM bertugas, seterusnya membawa kepada rampasan keseluruhan termasuk 4 enjin dan 2 jongkong dianggarkan bernilai RM482,000. Muhammad Nazari berkata sejak pelaksanaan PKP, semua hasil laut dari Indonesia seperti ikan baulu dan ketam tidak boleh diimport masuk ke Malaysia. Oleh itu, individu berkaitan cuba menggunakan kaedah pemunggahan di sempadan perairan negara dari bot Indonesia ke bot tempatan sebelum diseludup masuk ke Malaysia. Modus operandi itu bertujuan menyembunyikan kegiatan mereka seolah-olah pergerakan itu tidak membabitkan lintas sempadan, katanya. Bot berkaitan biasanya akan menuju ke sekitar Batu 3, Batu 4 dan Tawau Lama untuk pemunggahan barang dan dijual kepada orang ramai. Saudara, Sabah telah merekodkan beberapa jangkitan yang tidak diketahui dari mana asal puncanya. Makanya, terus amalkan langkah pencegahan diri dan jangan keluar sekiranya tiada keperluan mendesak untuk berada di luar. Salbina Saripun, BTTV.